Ketua pasukan, kumpulan naga hitam telah dimusnahkan oleh kami, dan Liu Meng juga telah ditangkap. Jika saya tidak melihatnya dengan mata sendiri, saya memang tidak menyangka bahwa Ketua Persatuan Phoenix Gelap sebenarnya adalah seorang wanita yang lemah. Kumpulan naga hitam sudah lama jahat. Kini telah dimusnahkan oleh Persatuan Phoenix Gelap kita. Adakah kamu ada bantahan? Shen Yan, kau pikir kau sudah menang? Apa? Boleh kau buat onar lagi? Persatuan Phoenix Gelap, kau sudah lama campur tangan dalam hal orang lain. Kumpulan-kumpulan lain kami sudah lama menderita akibat kau. Hari ini, kami memancing kau keluar untuk membunuh kau. Bukankah kamu semua lakukan? Ketua, berhati-hati. Inikah yang kau panggil pembunuhan? Kau bukan manusia. Bawa dia pergi dan uruskan dia. Atuk Huo, kenapa panggil saya? Saya hendak balik ke asrama untuk berehat. Apa? Datuk saya sakit teruk. Baik. Saya akan tempah tiket penerbangan balik ke rumah segera. Yang Xuan, tempah penerbangan paling awal balik ke Cina. Ya, Ketua. Panggil saya Cik, selepas balik ke Cina. Dan jangan dedahkan identiti kita. Ya, Cik. Cik, awak dah balik. Datuk Huo, Datuk saya, macam mana keadaan dia? Tuan baik buat masa ini, dia tunggu awak di dalam. Cik, akhirnya awak sampai. Tuan sudah lama cakap pasal awak. Yan Yan, mari sini. Xiao Qian, tolong angkat saya. Macam mana boleh jadi? Datuk sudah sakit tenat. Macam mana boleh jadi? Manusia semakin tua. Anak-anak, semua orang akan mati satu hari. Datuk sudah bersedia dari segi mental. Datuk, awak akan baik-baik saja. Jangan cakap macam tu. Saya tak ada banyak masa lagi. Hanya satu perkara yang risaukan saya. Itulah perkara besar seumur hidup awak. Tapi saya... Awak kuat sejak kecil. Ibu bapa awak meninggal awal. Jika aku tidak melihat kau berkahwin, aku akan mati tanpa ketenangan. Jangan cakap macam tu. Kau akan baik-baik saja. Atuk telah aturkan perkahwinan untuk kau. Dia anak kedua keluarga Gu Zhenxiao. Dia budak baik dengan akhlak dan ilmu yang cemerlang. Datuknya dan aku berkawan sejak bertahun-tahun. Aku akan lega jika kau kahwin dengannya. Tapi Atuk, Atuk, kau oke? Atuk, Sayang, janji dengan aku, oke? Atuk dah tak ada banyak masa lagi. Perkahwinan hanyalah sekeping kertas bagi aku. Hiasan sahaja. Aku akan tunaikan hajat Atuk. Baik, Atuk. Aku janji. Bagus. Hanya ada dua jalan di hadapan kau. Pertama, kahwin dengan anak perempuan keluarga Shen seperti aku cakap. Kedua, kau lepaskan semua milik keluarga Gu, kemuliaan dan status, dan terus main-main dengan wanita-wanita yang tidak senonoh itu. Kau pilih? Atuk, kau paksa aku buat nih. Bila aku dapat harta keluarga Gu, aku akan buat kalian semua menyesal. Atuk, aku pilih kahwin dengan Shen Yan. Hahaha, betul tuh. Atuk, boleh aku mencederakan kau? Laporan terkini stesen kami, anak lelaki kedua keluarga Gu Zhenxiao, hari ini mengahwini cucu perempuan, Shen Yuntian, Shen Yan. Syarikat ini telah kerugian berterusan selama 10 tahun. Saya percaya ini hanyalah pakatan perkahwinan. Pada masa depan, dalam perniagaan, akan ada perubahan positif dalam perniagaan. Cantik, tapi sayang. Sayang, Saya tidak berminat dengan awak. oh betul? Jangan ada sebarang khayalan tentang saya. Perkahwinan kita hanya persembahan untuk orang tua. Saya tahu keluarga Shen awak kini semakin merosot. Memerlukan bantuan keluarga Gu kami.
Apa maksud awak? Saya akan minta keluarga saya untuk beri keluarga Shen awak beberapa pesanan. Walau bagaimanapun, awak patut ada kesadaran. Apa? Perlukah saya jelaskan? Yuleken? Apabila awak berkahwin ke dalam keluarga Gu kami, awak hanya hiasan, hanya pasu bunga. Bila saya perlukan awak, awak akan hadir. Bila saya tidak perlukan awak, apapun yang saya lakukan, awak kena belajar berpura-pura bodoh. Awak kahwini saya dengan mentaliti ini. Kalau tidak, awak pikir saya ikhlas, lawak. Jika saya tidak salah paham tadi, awak sedang tetapkan peraturan untuk saya. Awak boleh faham macam tu. Di mata saya, wanita hanyalah alat. Keluarga Shen awak pernah gemilang. Awak patut tahu macam mana jadi perhiasan yang layak. Saya tak perlu cakap lebih tentang ini. Menarik. Sudah lama tiada siapa berani cari mati macam ni. Xiao Xuan, Cik, sediakan kereta. Juga, semak keberadaan Gu Zhenxiao. Pada malam perkahwinan, beri dia hadiah besar. Ying, jangan risau. Aku tak akan sentuh perempuan tua itu. Satu-satunya yang boleh buat aku gembira di atas katil ialah kau. Betulkah? Sudah tentu betul. Aku anggap dia macam hiasan. Kau tak perlu ambil serius pasal dia. Lambat laun, aku akan tendang dia keluar. Aku akan kahwin kau dengan megah. Kan? Zhenxiao, hari ini malam perkahwinan kau. Kau keluar macam ni. Kau tak takut ke? Apa yang aku takut? Kalau dia bijak dan pandai, aku boleh bagi dia muka. Kalau tidak, Nak jadi lelaki, jadilah macam Gu Zhenxiao. Zhenxiao lelaki sejati. Ya. ayo. Dia curang dengan istrinya pada malam perkahwinan. Gu Zhenxiao, kau memang hebat. Perempuan bodoh. Kau tak dengar apa aku cakap. Liu Yingying, Shen Yan, aku ingatkan siapa tadi. Rupanya kau. Ying, kamu berdua kenal? Bukan setakat kenal. Dia sekelas dengan aku masa sekolah menengah rendah. Dulu kami kawan baik. Tapi malangnya, dia terlalu memilih. Tak suka aku. Dia tak nak jadi kawan baik aku. Macam mana boleh jadi macam tu? Keluarga Shen cuma keluarga miskin yang berlagak bangsawan. Apa hak dia untuk tak suka kau? Betul tak? Liu Yingying, kau langsung tak berubah. Shen Yan, kenapa kau berlagak mulia sekarang? Kau macam barang kahwin masuk keluarga Gu? Kau rasa Zhenxiao akan suka kau? Kau rasa aku peduli dia suka ke tak? Hanya kau yang sanggup kawin dengan lelaki macam tu. Menarik. Zhenxiao, baru aku puji kau pandai jaga bini, tapi nampaknya kau tak mampu. Macam mana kau biarkan perempuan tua ini datang sini rosakkan keseronokan kita? Apa kau cakap? Aku ni mak muka kuning. Dalam beberapa tahun, bukankah kau nanti jadi mak muka kuning juga? Zhenxiao, istri, kau langsung tak ada sopan santun atau peraturan. Betul tu, Zhen Xiao. Kali lepas kita minum dengan Abang Nan, istri dia datang rosakkan keseronokan kita. Cuba teka, dia suruh istri dia melutut dan minta maaf dengan minum. Zhen Xiao, kau memang tak pandai. Abang Nan hebat. Abang Nan hebat. Zhenxiao, melatih perempuan macam melatih anjing. Asal kau jinakkan dia sekali, lepas tu senanglah. Betul tak? Ya. Kalau kau tak dapat latih dia dengan baik sekali, pasti dia akan gigit kau nanti. Zhenxiao, kalau kau tak dapat jinakkan dia hari ini, istri kau yang kononnya, aku rasa tak payahlah kau keluar minum dengan kami lagi. Abang Nan, jangan risau. Aku tahu apa yang perlu dibuat. Perempuan bodoh, kau dengar apa Abang Nan cakap tadi? Jadi apa kalau aku dengar? Sekarang melutut dan minum dengan kawan-kawan aku untuk minta maaf. Sekarang,
berlutut, untuk bersulang, dan minta maaf pada kawan-kawan saya. Bersulang dan minta maaf. Masih berlutut. Awak pasti nak saya buat nih? Shen Yan, saya dah bagi muka awak kan? Berani awak persoalkan arahan saya? Apa yang saya suruh awak buat? Awak buat saja macam yang saya cakap. Berani awak. Abang Zhen Xiao, sebab dia tak nak, kita lupakan saja. Lagipun, dia pernah jadi ketua kelas sekolah kita. Dia sangat bangga. Bangga? Hari ini saya akan bagi dia tahu, dia tak ada apa-apa di depan saya. Abang Nan betul. Perempuan macam anjing saja. Kalau awak tak jinakkan dia kali pertama, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Hari ini saya akan ajar awak macam mana nak jadi istri yang layak. Ya, jom tengok apa yang Encik Gu boleh buat. Kenapa berdiri di situ? Mari sini. Minta maaf pada abang-abang saya. Baik. Kemudian, saya akan mulakan dari abang besar. Oh, macam itu baru betul. Minta maaf dan bersulang pada saya. Baik. Shen Yan, awak gila ke? Perempuan, awak tahu apa yang awak buat dan akibat dari apa yang awak buat. Tentulah saya tahu apa yang saya buat. Tapi, saya tak tahu apa akibatnya. Beritahu saya. Ini kali pertama seorang perempuan buat macam ni pada saya. Memandangkan awak istri, kononnya Zhen Xiao. Saya bagi awak satu peluang. Berlutut dan sujud minta maaf. Saya melutut, awak tak layak. Saya tunduk kepada awak. Awak tidak layak untuk itu. Awak kata saya perempuan muka kuning. Awak buta ke? Berani awak, saya akan bunuh awak. Kenapa nak cepat sangat? Saya akan ke sana sebentar lagi. Di mana pengawal pribadi saya? Tangkap dia. Shen Yan, kau gila? Dahu, lumpuhkan pengawal pribadi ini untuk saya. Lama saya tak jumpa master macam ini. Awak tidak layak menjadi lawan saya. Shen Yan, apa yang awak mau buat? Saya datang untuk meminta maaf kepada awak. Cik Shen, saya tak pernah jumpa perempuan semenarik awak. Aduh, saya hampir lupa awak. Apa? Cik Shen, awak pun nak ajar saya? Kenapa awak fikir saya tak berani ajar awak? Cik Shen, ini kali pertama seseorang berani bercakap dengan saya macam tu. Betul ke? Cik Shen, jangan fikir dengan pengawal yang hebat, awak boleh memandang rendah pada kami di mata awak. Lumpuhkan pengawal pribadinya. Lumpuhkan pengawal pribadinya. Shen Yan, apa yang awak nak buat? Saya ingatkan awak. Amaran? Apa yang awak ingatkan saya? Saya tak dengar awak. Cakap kuat sikit. Saya ingatkan awak.
Cakap sekali lagi. Shen Yan, awak gila ke? Saya akan uruskan dengan korang semua sampah. Saya kena buat satu persatu. Kenapa tergesa-gesa? Shen Yan, macam mana awak boleh pukul Zhen Xiao? Dia suami awak. Awak masih tahu dia suami orang lain? Saya dah pukul mereka semua. Awak pikir saya tak boleh pukul awak? Korang suka buat orang lain berlutut dan bersulang minta maaf? Oke, saya bagi awak peluang. Sekarang, berlutut dan bersulang minta maaf. Saya maafkan awak. Awak sundal, awak jangan. Yang Xuan, saya bagi awak 10 saat. Kalau si Tunan tak boleh berlutut, saya akan tuntut dari awak. Ya, Puan. Sekarang, boleh awak bersulang untuk Puan muda? Bunuh. Sekarang, boleh awak bersulang untuk wanita muda kita? Ya. Cik Shen, saya salah. Awak nampak lebih cantik macam ini. Yang lain, awak bagi saya muka Shen Yan ini. Saya salah. Suami, bagaimana dengan awak? Awak bagi saya muka ini. Awak masih mau saya bersulang untuk awak? Awak percaya? Yang Xuan, Yang Xuan, kalau dia berani cakap sepatah lagi, awak cungkil mata dia. Ya, Cik. Saya akan lakukan. Awak ingat itu. Selagi kita masih sah berkahwin, awak simpan saja nande awak di tempat. Kalau saya dapati, awak main-main lagi, saya akan kebiri awak. Faham? Faham. Saya gembira awak faham. Liu Yingying, awak adalah bahan lawak di mata saya. Pergi? Gu Zhen Xiao, awak bawa kami hadiah yang hebat. Abang, saya tak tahu. Saya tak tahu pengawal pribadi dia begitu kuat. Macam mana boleh jadi hari ini? Kita hilang muka dalam keluarga Wang. Tiada siapa boleh sebarkan ini. Macam mana kita boleh hidup nanti? Tapi, Abang Nan, kita tak boleh biar dia hina kita percuma. Apa? Dia cuma ada pengawal pribadi yang kuat. Asalkan kita uruskan pengawal pribadi dia, Shen Yan yang kecil, kita boleh uruskan Shen Yan sesuka hati. Betul tuh. Ini Zhen Xiao. Shen Yan adalah istri dia secara nama. Jangan beri saya muka. Selepas awak bunuh dia, saya boleh mati saja. Saya boleh secara terbuka mengahwini Yingying. Abang Zhen Xiao, awak baik sangat pada saya. Bagus, Gu Zhen Xiao. Saya dah tunggu cakap awak. Tunggu dan lihat. Saya akan tunggu itu. Saya akan buat Shen Yan di atas katil saya. Saya akan seksa dia dengan baik. Yang Xuan, berapa tahun awak bersama saya? 2.764 hari. Awak kira dalam hari. Tidak, Cik. Saya sekarang sepatutnya masih berada di penjara hitam Afrika. Awak yang memberi saya kehidupan baru. Mulai sekarang, awak bebas. Saya dah kata awak bebas sekarang. Kenapa awak masih ikut saya? Saya. Baiklah, lupakan. Masuk kereta. Tapi awak dah selamatkan nyawa saya 3 kali. Sebenarnya, awak dah tak berhutang apa-apa lagi dengan saya. Nyawa saya akan sentiasa menjadi milik awak. Buka baju awak.
Hati-hati. Baik, Pakai balik baju awak. Pulang. ya, Cik. Pulang dan rehat awal. Cik, saya akan duduk di luar dan jaga. Saya risau. Awak risau saya tak dapat tangani pengakap-pengakap tuh. Tidur awal. Saya pergi sekarang. Ya, Cik. Budak, saya nak beritahu awak bulatan kita bukan untuk orang macam awak. Awak boleh lawan kalau nak. Saya akan tunjuk cara kami. Lawan. Hahaha, betul. Awak memang hebat. Layak saya turun tangan. Badan kebal. Awak ada sedikit pengetahuan. Hahaha. Xiaoxuan telepon malam-malam. Cik Shen, apa kabar? Apa awak buat padanya? Saya kini umumkan permainan seronok kita bermula sekarang. Saya bagi awak 10 menit sampai. Kalau lambat, tunggu mayat pengawal awak. Oke, tunggu. Saya akan sampai. Hello, Ketua. Ada orang buat saya marah. Panggil segera semua elit Dark Phoenix Society. Perhimpunan Kecemasan. Ya, Ketua. Pengawal busuk, awak cukup handal. Berani langgar saya. Tak kisahlah. Saya juga suami Shen Yan. Itulah tuan punya awak. Berani pukul tuan? Nak derhaka? Bangunkan dia. Fibern App. Budak, bukankah awak gagah? Baiklah, bila jumpa Raja Neraka, saya nak tengok sejauh mana gagah awak. Pergi mampus. Berhenti. Cik, cepat pergi. Jangan risaukan saya. Ada pakar di sini. Si Tunan, kau mencari maut. Kau terlalu yakin. Saya tidak sangka. Gadis kecil ini. Seorang master pada usia muda. Apa kau? Berani kau cakap karut di depan aku? Aku nasihatkan kau keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, tahun depan hari ini akan menjadi hari mati kau. Gadis kecil, kau sangat sombong. Sudah lama aku tak jumpa orang macam kau. Bodoh yang tak tahu hidup mati. Hei, kau mampu tak? Master Situ, jangan risau. Tiada siapa boleh hancurkan badan kebal aku. Saya tak sangka Cik Shen, kau seorang yang sentimental. Banyak perkara yang kau tak sangka. Aku nasihatkan kau lepaskan Xiaoxuan sekarang. Dan sujud minta maaf padanya. Mungkin aku maafkan kau. Cik Shen, apa yang kau cakap tadi? Aku tak dengar jelas. Aku cakap lepaskan Xiaoxuan sekarang. Cik Shen, tolong cakap kuat sikit. Aku tak dengar kau. Hahaha, si Tunan, aku beri amaran. Lepaskan Xiaoxuan sekarang.
Cik Shen, boleh cakap lebih kuat? Aku nak tengok sama ada mulut kau lebih keras. Atau leher dia yang keras. Teruskan, bukankah kau hebat? Si Tunan, elok aku beritahu kau. Xiao Xuan adalah orang selain datuku, orang yang paling rapat. Kalau kau berani sentuh dia, kau tak sanggup tanggung akibatnya. Selagi masih ada ruang untuk berunding, lepaskan dia. Aku boleh lepaskan perkara ini. Lepaskan? Cik Shen, sekarang keadaan dah sampai sini, kau masih nak ugut kami. Aku faham. Nampaknya nyawa pengawal kecil ini tak berharga bagi kau. Si Tunan, pernahkah kau dengar tentang pertubuhan Phoenix Gelap? Pertubuhan Phoenix Gelap. Abang Zhen Xiao, apa itu pertubuhan Phoenix Gelap? Pertubuhan Phoenix Gelap adalah pertubuhan pengganas antara bangsa yang pemimpinnya sangat misteri dan tidak dapat diramal, dan dia misteri serta menakutkan. Hei, pertubuhan Phoenix Gelap, aku tahu. Kau tak nak cakap kau ahli pertubuhan Phoenix Gelap? Ya, aku bukan sahaja ahli pertubuhan Phoenix Gelap, tapi juga pemimpinnya. Aku percaya kau pernah dengar tentang kaedahku. Selagi masih ada ruang untuk berunding, lepaskan dia. Kalau tidak, Aku dah bagi tahu kau banyak. Kenapa kau tak belajar? Walaupun kau pemimpin pertubuhan Phoenix Gelap, apa yang kau mahu? Biar aku beritahu kau. Ini China. Kami yang tentukan di negara ini. Kalau kau berani cabar aku lagi, aku akan bawa dia ke neraka sekarang. Ayo, pukul aku. Hati-hati. kau menang. Kau cakap, apa yang kau nak buat untuk lepaskan Xiao Xuan? Aku menang. Aku menang. Ha 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 ha. Aku menang. Memandangkan aku menang, beritahu aku di mana silap kau. Aku salah. Karena mengganggu kau minum. Memandangkan kau dah tahu kau salah, maka kau patut tunjukkan kesungguhan. Hahaha. Tidak. Cik. Jangan, Cik. Jangan pikir begitu. Ini baru permulaan. Apa yang awak mahu? Awak lebih baik jangan mencuba nasib. Kesabaran saya ada hadnya. Kesabaran awak terhad. Ramai orang lalu lalang. Cik, tinggalkan saya sendiri. Saya mohon awak tinggalkan saya. Kamu berdua benar-benar setia antara satu sama lain. Saya sangat terharu. Apa yang awak mahu? Apa yang saya mahu? Saya nak awak berlutut sekarang. Tunduk 3 kali kepada saya dan minta maaf. Mungkin saya boleh pertimbangkan untuk lepaskan awak. Pertimbangkan? Awak tak perlu berlutut. Cik Shen, awak boleh pilih. Kami tidak pernah paksa awak. Kenapa awak tengok saya? Berlututlah. Awak pikir saya akan rayu untuk awak? Tidak, Cik. Saya pasti akan selamatkan awak hari ini. Hahaha. Shen Yan, tengok awak nampak macam anjing yang terpinggir sekarang. Hahaha. Boleh awak lepaskan dia? Kenapa saya perlu lepaskan dia? Biar saya fikir. Pertimbangan saya ialah saya tidak akan. Hahaha. Kenapa awak nak lawan? Ayo, Shen Yan. Saya beritahu awak, saya hanya bermain dengan awak sekarang dan menghina awak. Walaupun begitu, jadi apa? Tak perlu sebut sujud 3 kali. Walaupun awak buka baju dan menari di sini, awak mesti patuh. Kerana awak tiada pilihan lain. Buka baju awak sekarang dan biar kami lihat. Atau bersedia untuk ambil mayatnya. Cik, saya tidak akan biar awak dihina untuk saya lagi. Selamat tinggal, Cik.
Jangan. Cik, jangan halau saya, boleh? Saya akan dengar cakap awak dalam segala hal. Hidup saya milik awak. Saya akan buat apa sahaja yang awak suruh. Oh, Cik, jangan marah, ya. Oh ya, saya tunjuk awak satu jungkir balik, boleh? Tengok-tengok. Bodoh. Kamu semua patut mati. Ayo, hentikan dia untukku. Aku akan pukul dia sampai mati. Tapak tanganku ini, dengan kemahiran 20 tahun, walaupun kau bidadari, kau akan mati. Betulkah? Kau tak mati ke? Macam mana boleh jadi? Kau berhak mati. Aku sudah jadi dara selama 40 tahun untuk menguasai tubuh kebal. Kau nak patahkan dengan budak kecil perempuan? Mimpilah. Sie Dauren, aku akan bagi awak 100 juta. Hentikan perempuan gila ini untukku. Aku akan bayar 20 juta. Selagi kau boleh bunuh perempuan gila ini, semuanya milik kau. Dan aku pun sama. Aku juga akan tawarkan 20 juta. Lumpuhkan perempuan ini. Hahaha, bagus. Jangan risau, tuan-tuan muda. Aku pasti akan puaskan awak, tuan-tuan muda. Anak haram, aku nasihatkan kau serah segera. Dan kau boleh menderita kurang. Kalau tidak, Matilah. kau. Macam mana boleh jadi kamu? Ini mustahil. Apa masalahnya kau menolak aku? Kau masih tak boleh pecahkannya. Tubuhku yang tidak boleh dihancurkan. Anak sundal, setiap pukulan yang kau lepaskan akan menghabiskan tenaga dalamanmu. Jika kau terus memukul, tenaga dalamanmu akan habis. Aku mau bunuh kau. Mudah saja. Betul? Aku sudah cakap, kau masih tak boleh pecahkan tubuhku yang tidak boleh dihancurkan. Pendeta Si, kau hanya berdiri di situ dan biarkan dia pukul kau? Abang Nan, bukan macam tu. Tidak, dia tidak berdiri dan biarkan perempuan gila ini pukul. Peredaran tenaganya untuk melengkapkan tubuh yang tidak boleh dihancurkan. Sekali dia bergerak, ia akan pecah. Abang Nan tidak tergesa-gesa. Taois jahat sedang mencari kelemahan. Dia boleh gagal berkali-kali. Tetapi, asalkan perempuan ini gagal sekali, dia akan hancur. Apa? Anak sundal, aku rasa kau tak boleh pecahkannya. Tubuhku yang tidak boleh dihancurkan. Jika kau terus buntu, ia tidak baik untukmu. Tuan-tuan muda ini mempunyai kuasa dan pengaruh besar, kau tak boleh lawan mereka. Taois jahat, kenapa kau bercakap karut dengannya? Cepat bunuh perempuan gila ini. Dia tak boleh dikalahkan, kan? Mustahil, tubuh yang tidak boleh dihancurkan lelaki jahat itu tidak terkalahkan. Anak sundal, aku nasihat kau berhenti sekarang. Macam mana kau boleh? Hapuskan tubuhku yang tidak boleh dihancurkan. Macam mana kau boleh pecahkan badan aku yang kebal nih? Aku mohon. Lepaskan aku. Pergi.
kau. Boleh kau pergi? Aku ingatkan kau, kami dulu berkuasa di Qingzhou. Jangan main-main. Diam. Shen Yan, apa yang kau nak? Apa kau pikir? Kau nak bunuh aku? Kau betul. Kau tak boleh bunuh aku. Kalau kau bunuh aku, datuk kau dalam keluarga Shen tak boleh selamat. Ya ke? Kau pikir kau siapa? Maharaja, aku dah merayu pada kau. Aku pun dah berlutut pada kau. Aku cuma minta kau jangan bunuh Xiao Xuan. Kenapa kau kena bunuh dia? Zhen Xiao, dia istri kau. Kalau Abang Nan betul-betul dibunuh oleh dia, keluarga situ tak akan lepaskan keluarga Gu. Tolong lepaskan Nan. Kalau kau betul-betul bunuh Abang Nan, keluarga Gu, dan keluarga Shen, kau akan habis. Perempuan gila, lepaskan Abang Nan. Aku kena bunuh mereka satu persatu. Satu persatu. Saya akan bunuh kamu seorang demi seorang. Kenapa awak tergesa-gesa? Shen Yan, awak betul-betul nak bunuh saya? Jangan lupa datuk saya dan datuk awak adalah kawan baik saya. Bunuh saya, datuk saya tak akan lepaskan awak. Jangan bully Abang Zeng Xiao saya. Keluar. Liu Yingying, awak ni jenis apa? Saya paling kenal awak. Awak fikir saya tak akan bunuh awak. Jadi awak nak menunjuk-nunjuk depan Gu Zhenxiao. Betul? Awak. Awak cakap merepek. Tapi saya cakap kat awak, kalau awak berani meniru saya lagi, saya akan bunuh awak dulu. Saya kata. Shen Yan, awak betul-betul nak bunuh saya? Hari ini, kamu semua akan dikebumikan bersama Xiao Xuan. Awak gila ke? Shen Yan, jangan lupa bahwa kita masih sah suami istri. Suami istri? Tadi si Tunan hina saya dan paksa saya melutut. Kenapa awak tak sebagai suami istri yang awak fikir? Gu Zhenxiao, pergi mampus. Tunggu. Datuk, dia nak bunuh kita semua. Bukankah itu pengawal Yanyan? Macam mana boleh jadi begini? Baik, kau nak bunuh suami kau malam pengantin? Aku dah cakap, perempuan dari keluarga kecil tak patut dikahwini. Keluar. Berani kau cakap macam tu dengan ibu mentua? Kau nak bunuh anak aku depan ramai orang tua-tua? Aku cakap kat kau, aku tak kisah bunuh seorang lagi. Dialah. Tebusan dah sampai. Macam mana dengan mereka, Abang? Ketua, tolong ampuni saya, Ketua. Organisasi Chifeng kau dah banyak buat jahat bunuh orang tak bersalah. Kau patut mati. Baik, kau selamat. Jom pergi. Yanyan, kau buat apa? Lepaskan. Anak, jangan buat begini. Beritahu Watu kalau ada apa-apa rungutan. Anak, jangan buat begini. Kalau ada apa-apa rungutan, cakap dengan Atuk. Perempuan gila nih. Keluarga saya malang. Aku ceraikan kau, perempuan gila. Cerai. Apapun yang kau cakap hari ini, aku mesti bunuh binatang-binatang nih. Tuan Gu, menantu perempuan baharu awak betul-betul pengacau. Pertama, dia pukul kami di KTV. Tengok tangan aku, dilakukan oleh pengawalnya. Pengawalnya pukul kami, dan kami lawan balik. Ada apa-apa salah dengan tu, tapi siapa sangka sekarang,
dia pun nak bunuh kami. Betul-betul melanggar undang-undang. Dia saja nak bunuh orang tanpa sebab. Melanggar undang-undang. Diam semua. Kamu nih jenis orang apa? Takkan aku tak tahu? Semua orang kamu ada di sini. Dan Yan seorang perempuan datang sini seorang diri. Dan kamu pula kata dia bully kamu. Kamu betul-betul pikir aku bodoh? Kamu, oke. Tuan Gu, perempuan gila ni nak bunuh cucu awak sendiri. Kenapa awak nak tutup dan tolong dia? Aku perlukan orang tolong. Kenapa sekarang kau masih nak bunuh aku? Gu Zhenxiao, aku akan uruskan kau nanti. Walaupun Maharaja Jade datang hari ini, aku tak akan lepaskan kau. Tuan Gu, tolong saya. Perempuan gila ni nak bunuh saya. Mungkinkah awak nak tengok saya dibunuh oleh dia? Saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Ambil nyawa kamu. Chikshen, tolong bertenang. Kalau tak nak mati, lepaskan. Walaupun awak bunuh kami semua orang dalam bilik ini, ia mudah untuk awak. Tapi, selepas awak bunuh dia, apa yang akan jadi pada awak? Apa maksud awak? Fenger, tangan awak. Chikshen menghargai awak di sini dan awak berada di Cina. Kalau awak bunuh si Tunan, kehidupan awak di Cina pada masa depan macam mana nak hidup secara normal? Awak betul-betul tak boleh lepaskan datuk awak. Maksud awak, biar saya lepaskan dia? Tentu tidak. Pencuri jahat ini layak dikutuk selamanya. Negara kita pasti akan menghukum mereka mengikut undang-undang. Untuk kes, hari ini, pengawal pribadi awak telah dibunuh oleh mereka. Mereka pasti terlibat. Saya janji pada awak, saya pasti akan bawa mereka ke muka pengadilan. Kalau Chikshen tak puas hati dengan keputusan akhir, belum terlambat untuk bunuh mereka ketika itu. Yan, awak masih percaya saya? Datuk Gu, saya tahu awak banyak membantu keluarga Shen selama ini. Tapi, datuk awak dan saya adalah sahabat karib. Kalau awak percaya saya, serahkan perkara ini kepada saya hari ini. Fenger akan uruskannya. Datuk tak akan hidup lama. Saya di sini hari ini. Kalau saya betul-betul bunuh orang ini, saya tak akan dapat menemani Datuk. Selepas Datuk meninggal, saya akan bunuh mereka. Sik, dikatakan setiap orang mewakili bintang di langit. Saya rasa bintang paling terang adalah awak, Cik. Cik, cuba coklat ini. Saya minta seseorang hantar dari Perancis. Biro Audit sedang mengendalikan kes ini. Semua orang tidak dibenarkan bergerak. Tundukkan kepala dan... Biro Audit sedang mengendalikan satu kes. Semua orang tidak dibenarkan bergerak. Tundukkan kepala. Berani kau suruh aku mencengkung. Kau tahu siapa aku. Si Tunan, hari ini aku tangkap kau. Tundukkan kepala. Kau perempuan. Kau. Dia keluarga mangsa dan juga dari keluarga Gu. Tuan-tuan jahat ini dengan terang-terangan membunuh pengawal menantu perempuan saya. Qin Hu, saya mau kau periksa dengan teliti. Dan jangan biarkan seorang pun lolos. Saya faham, Cikgu. Tangkap mereka semua dan bawa pergi. Atuk, saya tahu saya salah. Atuk, tolong. Jangan biarkan mereka bawa saya pergi juga. Atuk. Bawa dia pergi juga. Tidak boleh ada layanan istimewa. Ya, Cikgu. Qin Hu, kau memang berani. Berani kau salah guna kuasa di sini. Apa yang berlaku? Ada apa? Cikgu, si Tu Wangsun adalah sepupu langsung si Tunan dan timbalan ketua Dewan Dragon Palace. Dia mengendalikan Shenji Military Order. Salam kepada Tuan Istana Situ. Salam kepada Tuan Istana Situ. Abang, akhirnya kau sampai. Kau tak tahu orang-orang ini bersekongkol untuk memfitnah kita. Si Tunan, jangan fikir aku tak tahu apa yang kau buat. Aku akan uruskan kau bila aku balik.
Qin Hu, kau tahu kesalahan kau. Saya tak tahu apa kesalahan saya. Kenapa kau tangkap si Tunan dan yang lain? Siapa bagi kau hak? Tuan Situ, Si Tunan, dan yang lain membunuh pengawal yang tidak bersalah. Mereka telah melanggar undang-undang jenayah negara saya. Kapten Qin bertindak mengikut undang-undang. Si Tunan? Betul kau bunuh orang di sini? Jangan berkelip pun kalau kau dibunuh. Bahkan dewa pun tak boleh selamatkan kau. Abang, itu tak betul. Oh, hei, ini dia. Dia bersekongkol dengan pengawal itu untuk memfitnah kita. Pengawal itu bunuh diri. Kami dizalimi. Semua orang nampak. Oh, dia juga mahu gunakan kematian pengawal itu untuk memeras ugut. Kamu pikir begitu? Saya tidak bercakap bohong langsung, kan? Betul, pengawal pribadi ini bunuh diri. Dan Shen Yan ini, dia bukan sahaja pukul kita, tetapi juga ugut saya untuk duit. Saya juga boleh bersaksi. Dan Shen Yan itu, saya kenal dia sejak kecil. Dia seorang yang perangai buruk. Saya juga boleh bersaksi. Saya suaminya. Saya tahu siapa dia. Dia perempuan jalang yang buruk perangai. Betapa tidak malunya kau. Macam mana kau boleh tolong orang luar untuk membuli Shen Yan bersama-sama? Apa-apapun, kau masih sah di sisi undang-undang sebagai suami istri. Sial, berhenti cakap mengarut di sini. Dia hampir membunuh saya tadi. Sungguh perempuan jalang. Kalau kau suka dia, kau boleh ambil dia sendiri. Berani kau pukul saya? Feng Er, Bertelut. Kenapa saya perlu bertelut? Kau bangsa tua. Adakah kau biarkan mereka bawa saya pergi? Apa kau ada saya sebagai cucu dalam mata kau? Kau bangsa kecil, kau berani pukul datuk kau. Kau pun bodoh. Apabila orang tua itu dan Gu Zhenfeng mengajar saya, kau pun tak berani kentut. Sekarang kau pun nak ajar saya. Bagus, Gu Zhengxiao. Hari ini, selagi kau sertai kami, saya janji semua harta keluarga Gu akan jadi milik kau. Tuan Nan, jangan risau. Kami tahu apa nak cakap dan apa nak buat. Kami semua akan bergantung pada kau, Abang Nan. Abang Nan, jangan risau. Keluarga Gu, kami akan berkhidmat untuk keluarga Situ. Zheng Xiao, Ying Ying adalah istri yang layak. Ya. Kapten Qin, sekarang kita ada saksi dan bukti. Sebenarnya, perempuan ini dan pengawalnya telah bersekongkol dan cuba memeras wang daripada Maharaja dan wang Tuan Muda. Sekarang saya perintahkan kamu atas 3 jenayah, pembunuhan, fitnah, dan pemerasan. Tangkap perempuan ini. Tiada belas kasihan. Apa? Ada masalah? Atau kau mahu menyelewengkan undang-undang? Ini memutar-belitkan kebenaran. Di seluruh bilik ini, si Tong Nan membawa berpuluh-puluh pengawal. Situ Wang Sun. Orang bodoh pun boleh nampak bahwa merekalah yang membuli Cik Shen. Kau melindungi orang kau sendiri. Di mana kau letakkan undang-undang dan keadilan? Kami bully Shen Yan? Tak nampak ke kau ramainya kami dipukul hancur oleh dia seorang? Baiklah, berhenti berdebat. Kapten Qin, atau kau tak nak jadi kapten lagi? Kalau kau tak nak buat, sekarang juga tanggalkan uniform ini. Tuan Situ, maaf. Saya tak boleh tangkap Cik Shen dengan hati yang bersih. Saya letak jawatan sebagai kapten. Kau. Kalau kau tak buat, orang lain akan buat. Mulai hari ini, kau adalah kapten. Saya ke? Ada masalah apa? Tak, kau cakap. Kau Li Song, kan? Ya, saya. Kapten Li. Perempuan bernama Shen Yan ini disyaki melakukan 3 jenayah, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan. Segera tangkap perempuan ini. Tiada belas kasihan. Ya, tangkap perempuan ini untuk saya. Ya, tangkap perempuan ini. Li Song, berani kamu. Qin Huo, mulai sekarang, kamu bukan lagi GG kami. Kalau kamu berani cakap kosong lagi dan campur tangan kerja kami, saya akan tangkap kamu juga. Keluar. Situ Wang Sun, inikah cara kamu melanggar undang-undang? Terlampau sangat. Saya akan pergi ke ibu kota untuk melaporkan kamu. Apa sahaja yang kamu mahu, Shen Yi. Ya, inilah penghujung menentang aku. Akibat menentang aku, si Tunan. Hari ini sepatutnya hari gembira.
Tapi kalau kamu sedikit pun berakal, kita tak akan ada banyak masalah hari ini. Shen Yan, jangan sangka kamu mampu. Tahu sedikit kungfu, dan kamu boleh merajalela dalam kalangan kami. Bodoh. Datuk Gu, awak nampak tak? Awak dan Feng Er awak nampaknya tak mampu untuk menghukum orang-orang ini. Salah saya karena tidak cekap. Saya minta maaf. Tak apa, saya akan selesaikan sendiri. Sebenarnya, awak tahu sangat orang macam mana si Tulan itu. Apa yang awak nak cakap atau dan gunakan kepetahan awak untuk merayu dengan saya? Sebagai pegawai tinggi Istana Naga, untuk buat begini, betapa terdesaknya mangsa. Oh, siap awak. Awak boleh pergi sekarang. Biar saya beritahu awak, apa yang menanti awak seterusnya, awak akan habiskan seumur hidup dalam penjara. Bagus, hebat tuh. Saudara saya diculik dan dibunuh oleh sepupu awak, dan dia dibebaskan. Saya terpaksa dalam penjara seumur hidup. Oke. Berani kamu. Kamu mencari mati. Beraninya awak menentang undang-undang secara terbuka? Awak dah habis. Awak lagi bersalah. Awak akan dipenjarakan lama. Ini namanya karma. Hahaha. Shen Yan, jika awak ditangkap sebelum ini, awak rasa sedikit tidak adil. Tetapi sekarang awak secara terang-terangan menyerang pasukan Shenji. Ini adalah fakta yang kukuh. Jadi, Hari ini, jika awak melawan, Istana Naga dan Istana Mesin Ilahi dan tentera pengawal boleh bergabung untuk menindas awak. Adakah awak benar-benar fikir dengan kekuatan awak sendiri, boleh awak melawan kami? hanya mati sahaja jika saya melawan. Pandai. Inilah akibatnya menentang kami. Tapi saya fikir kemahiran awak tidak buruk dan rupa awak cantik. Saya boleh tunjukkan awak jalan keluar. Jalan apa? Cakaplah. Bertelut dan serah diri kepada saya. Jadi perempuan simpanan saya dan awak akan selamat. Tak tahu malu. Berani awak. Nampaknya awak masih belum kenal saya, Shen Yan, dengan baik. Apa maksud awak? Mereka yang bercakap dengan saya macam ini akan mati. Jalan yang awak tawarkan, saya malas nak pilih. Sebab saya pilih untuk lawan jalan keluar. Berani awak serang saya. Awak cari mati. Hati-hati. Ia sangat menarik. Apa yang berlaku? Ini permusuhan berdarah orang kaya. Abangnya sendiri akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan istri adiknya. Kau masih kelakar? Ayo, teruskan ketawa. Kenapa kau tak ketawa? Kau tahu apa akibatnya nanti? Apa akibat? Beritahu aku. Kau akan mati dengan sengsara. Memandangkan aku patuh padamu, aku akan masuk penjara. Kenapa tidak bunuh kau semua? Apa pendapat kau? Biar aku beritahu kau, Istana Naga, Istana Mekanisme Ilahi, dan para pengawal semuanya datang. Kau. Itu saja yang kau mampu? Nampaknya Istana Naga tidak begitu hebat. Walaupun kau kalahkan aku, apa jadinya? Apabila mereka datang, kau tetap akan mati. Kalau memang jalan buntu, maka aku pasti sebelum mati aku akan bunuh kau semua. Abang, Lancau, apa kau nak buat? apa kau fikir? Tentu nak bunuh kau. Tuan Dewan Situ, kau sombong betul. Tangan kau boleh jadi awan, dan tangan kau boleh jadi hujan, kan? Kau nak aku duduk dalam penjara, kan? Atau jadi gundik kau? Kau sungguh berkuasa. Kenapa tak pergi neraka nak menunjuk? Aku salah. Jangan bunuh aku. Oh, kau salah. Mana kau salah? Macam mana kau boleh salah? Kau adalah langit King Zhou, undang-undang King Zhou. Kau cuma perlu goyang jari, dan semut-semut ni semua akan mati. Aku mohon ampun. Aku tak akan buat lagi. Aku salah.
Aku akan uruskan kau nanti. Shen Yan, aku tak bersalah. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah? Apabila awak tikam saya dari belakang, awak tidak menahan diri. Kita adalah kawan. Kita adalah kawan, kawan baik. Apabila awak mencuri pen seorang rakan sekelas dan mendapati jenayah awak hampir terbongkar, awak pun meletakkannya dalam laci saya. Awak buat semua orang pikir saya pencuri. Awak tahu? Dari awal hingga akhir, saya tahu semuanya. Tapi saya tidak mendedahkan awak. Saya ambil tanggung jawab untuk awak. Awak juga memfitnah rakan sekelas lain untuk menjebak saya. Akhirnya, awak kata saya berperangai buruk. Liu Yingying, awak ini jenis orang apa? Lepaskan Yingying. Awak terburu-buru. Ingat kali pertama saya pindah ke kelas awak beri saya gula-gula arna putih. Saya beritahu awak, gula-gula itulah yang selamatkan awak. Awak kata, siapa patut saya bunuh dulu? Awak dulu, Cik, saya salah, tolong lepaskan saya. Cik, saya orang yang tidak berguna. Tolong lepaskan saya macam kentut. Saya nih sampah. Masih awak. Awak. Bagus. Awak lebih kuat daripada mereka. Kita mulakan dengan awak. Saya salah. Semuanya bermula dengan awak. Hentikan. Berhenti. Yan, aku tahu kau rasa sedih. Tapi Zhen Xiao, maaf Atuk Gu. Hari ini, kau tak boleh selamatkan saya. Dan kau tak boleh selamatkan Gu Zhen Xiao. Yan, dia tak patut mati. Xiao Xuan dah mati. Dah terlambat. Aku tak peduli betul atau salah. Hari ini, aku nak mereka semua mati. Tidak, keluar dari sini. Yan, keluarga Gu adalah sahabat lama dengan keluarga Shen awak. Kau betul-betul nak buat ni tanpa peduli apa-apa. Aku cakap, aku tak pedulikan apa-apa sekarang. Gu Zhen Xiao mesti mati hari ini. Berhenti. Yan, apa kau buat? Hai, cepat lepaskan Zheng Xiao. Tapi aku, Shen Laoge, keluarga Gu aku yang bersalah pada Yan. Abang Shen, maaf. Aku yang salah sebab tak ajar cucu aku dengan baik. Hei, Abang Gu. Aku kenal siapa kau lebih daripada orang lain. Kalau ada sesuatu yang salah di sini, bukan salah kau, Yan. Aku tahu semua hal di sini. Tapi aku tak sangka sekarang kau ada kemahiran hebat macam ni. Atuk, hari ini, aku akan bunuh mereka semua. Yan, Atuk, aku cuma ada seorang sahabat sejati dalam hidup aku. Dan dia adalah Atuk Gu kau. Kalau kau nak aku mati dengan penyesalan, maka kau boleh bunuh cucu dia. Aku beritahu kau, mulai sekarang, Kau tak boleh lari. Bukankah kau sombong? Kenapa kau lari? Hari ini, kau protagonis. Boleh kau lari? Yan. Ai. Kamu sombong kan? Kenapa kau lari? Hari ini, kau jadi protagonis. Kau tak boleh lari. Yan, Atuk. Tak bolehkah aku bunuh dia? Hai, Yan dah besar. Atuk tak boleh kawal kau. Tapi Atuk ingatkan kau, ini tanah negara Sia. Kau masih boleh tinggal sini lepas bunuh orang. Bila kau pergi ke luar negara, kau tak akan pulang ke Sia lagi. Kau tak rindukan negara. Atuk, aku cintakan negaraku. Dan aku pun tak sanggup tinggalkan tanah yang membesarkanku. Tapi dalam hidup, ada benda yang aku kena buat. Kalau keadaan di luar kawalan kau, aku tak akan halang kau. Tapi, tak boleh ke kau guna cara lain. Bawa mereka ke muka pengadilan atau kau dah biasa bunuh. Jadi kau kena guna kekerasan lawan kekerasan. Yan, puaskan hati kau tampar mereka. Tapi, kau akan kehilangan tanah Sia ini. Sebab undang-undang pembunuh tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Atuk, kau nak aku buat apa? Daripada guna kekerasan lawan kekerasan,
Kita patut guna undang-undang negara untuk hukum mereka. Atuk percaya kau ada kemampuan. Oke, Atuk. Kalau begitu, aku ikut cakap kau. Nampaknya kau tak boleh bunuh kami hari ini. Kalau macam itu, kami kena pergi. Xiaonan, jom, pergi. Tunggu. Aku udah bagi kau pergi? Apa? Kau nak melawan kehendak atuk kau dan bunuh kami? Aku kena bawa kau orang jahat ke muka pengadilan. Aku cuma perlu gerak jari. Sebab kenapa aku tak buat begitu? Ialah karena aku boleh bunuh kau dengan tangan sendiri. Shen Yan, saya akui latihan seni mempertahankan diri awak tidak tertandingi. Dari segi latar belakang dan kekuatan, awak hanya lawak di mata saya. Jika awak nak selesaikan masalah, awak hanya boleh bergantung pada keganasan untuk menyelesaikannya. Ya ke? Kalau begitu, saya terpaksa beritahu awak dengan kesal bahwa awak terlalu sedikit tahu tentang saya, Shen Yan. Latihan seni mempertahankan diri adalah perkara paling biasa dalam keluarga saya. Si Tunan, Wu Shao, Zhao Shao. Hari ini saya akan bagi awak tahu kesilapan yang awak lakukan. Betapa seriusnya. Salam kepada ketua. Macam mana boleh? Kenapa mereka hormat dia? Mustahil. Mesti ada kesilapan. Kematian Maharaja. Tolong dengar cakap saya, keluarga Zhao. Kenapa mereka tunduk kepada perempuan ini? Mereka hebat ke? Lebih berkuasa daripada negara-negara di Asia Tenggara. Awak rasa dia berkuasa? Ketua keluarga Zhao berada di Beijing, kewujudan yang paling menonjol. Siapa sebenarnya perempuan ini? Saya sebenarnya kehilangan Shen Yan sebagai istri saya demi perempuan ini. Saya. Tuan Jiang Wang, awak buat apa? Awak, Datuk Bandar, awak keliru ke? Berani awak hormat perempuan ini? Situ Wang Sun, berani awak? Awak tahu siapa Cik Shen Yan? Mungkin. Ada dia ada latar belakang. Cik Shen Yan sendiri adalah ketua Persatuan Phoenix Gelap. Saya, Deng Jiuxi, boleh ada hari ini terima kasih atas sokongan sepanjang jalan. 3 tahun yang lalu, jika pemimpin tidak selamatkan keluarga Zhao kami, pasti sudah dihapuskan oleh organisasi haiwan peliharaan asing. Sekarang, segala yang ada dalam keluarga Zhao saya di bawah perintah pemimpin. Keluarga Zhao sanggup melalui api dan air, dan akan mati tanpa ragu-ragu. Kamu adalah orang yang raja perisikan yang membuat dunia takut. Raja Bayang. Betul, akulah dia. Apakah jenayah yang kamu lakukan atau melakukan apa-apa kesalahan? Saya tahu semuanya. Sudah habis, semuanya sudah habis. Semuanya sudah habis sekarang. Saya beritahu kamu, ini semua salah kamu. Semuanya salah kamu karena membunuh tuan kamu. Jika kamu beritahu kami lebih awal, kami langsung tidak dapat membunuh Yang Xuan. Si Tunan, saya sudah beritahu kamu sebelum ini, saya adalah pemimpin Persatuan Phoenix Gelap. Tetapi kamu kata, walaupun saya pemimpin Persatuan Phoenix Gelap, jadi apa? Kamu tidak takut. Kita di China. Tetapi, kamu boleh minta tukang jahit panggil saya. Saya sudah panggil ayah kamu dan datuk kamu. Tetapi mereka tidak percaya saya. Bagi kamu, telepon kamu telah dimatikan. Saya. Deng Zusi, sekarang saya mau keluarga Situ, keluarga Wu, keluarga Zhao, dan Yan, keluarga Gu. Tak boleh disentuh. Baiklah. hanya 3 keluarga ini. Deng Jiuxi, tamu bersatu dengan Zhao Yuanshan dan semua CEO yang boleh disatukan untuk menyekat ketiga-tiga keluarga bersama-sama. Saya mahu ketiga-tiga keluarga ini muflis. Ya, pemimpin. Dan Raja Bayang, saya di sini. Untuk tahun-tahun yang lalu, semua transaksi haram, cara haram, semua diserahkan kepada penguat kuasa undang-undang yang berkaitan. Ya. Si Tunan, dengan maklumat tentang Raja Bayang, tambah keuangan dan sumber Deng Jiuxi dan Zhao Yongsan, kamu pikir mereka ada kemampuan untuk memufliskan 3 keluarga kamu? Habislah. Raja Keuangan sendiri boleh buat keluarga Wu muflis. Tambah Tuan Zhao dan Raja Bayang. Keluarga Wu saya dah habis. Cik Shen, saya tahu saya salah. Tolong bagi keluarga Wu saya jalan keluar. Cik Shen, kami betul-betul tahu kami salah. Tidak. Kamu tak tahu kamu salah. Tapi tahu, kamu dah habis. Tindakan bermula. Mulakan tindakan segera. Dalam masa sejam, jika 3 keluarga ini belum muflis, kamu boleh pergi. Bekerja sama dengan firma Guaman berkaitan segera kepada keluarga Situ, jenayah keluarga Wu dan Zhao.
dan tangkap mereka. Ketua, 3 keluarga akan muflis tidak lama lagi. Oke, kita tunggu dengan senyap. Shen Yan, saya akui saya memandang rendah kuasa awak. Namun, awak masih tak boleh buat apa-apa pada saya. Mereka bertiga tak boleh mengawal saya, Istana Raja Naga. Ya, 3 keluarga tapi Dewan Raja Naga bukan milik awak. Tapi ada 2 jenis keangkuhan dalam keangkuhan awak. Saya kena ajar awak. 2 yang mana salah? Pertama, awak milik Istana Raja Naga, tapi Istana Naga bukan milik awak. Jadi jika saya uruskan awak, ini tak bermakna saya kena uruskan seluruh Istana Naga. Kedua, macam mana awak tahu hanya ada 3 kuasa ini di negara saya? Apa maksud awak? Jangan cakap awak ada kuasa lain. Tahmia, awak betul. Li Luo, pemilik istana Shenji ada di sini. Tuan ada di sini. Kami sudah berjumpa, Tuan. Awak boleh bangun. Tengok pemimpin tu. Oh, Tuhanku. Master Istana Shenji. Tunduk pada Yan-Yan saya. Apa yang Yan-Yan buat selama ini? Master Istana Shenji sudah tunduk padanya. Berapa banyak cara tersembunyi dan identiti yang dia ada? Abang, saya tak tahu. Si Tunan, celaka. Orang macam apa yang awak bawa pada saya? Keluarga situ kita telah dikacaukan oleh awak. Abang, saya tak tahu. Dia ada kekuatan dan latar belakang yang begitu kuat. Gu Zhenxiao. Awak ada istri yang begitu kuat. Kenapa awak tak beritahu kami lebih awal? Awak betul-betul telah mengecewakan kami. Dia hampir menjadi istri sebenar saya. Saya sebenarnya melayan dia seperti sehelai rumput. Saya buta. Abang, awak sangat tidak baik. Cucu perempuan awak sangat kuat, tapi awak masih berpura-pura miskin di depan saya. Oh, Abang Gu. Saya betul-betul tak tahu dia begitu berkebolehan. Li Luo, awak tak perlu. Status awak tidak lagi sama seperti dulu. Awak tak perlu. Hidup saya diberikan oleh awak, Ketua. Dalam hati saya, awak akan sentiasa menjadi ketua saya. Awak baik. Tapi malangnya, Xiao Xuan. Xiao Xuan, apa yang berlaku padanya? Xiao Xuan. Siapa yang bunuh Xiao Xuan? Keluarlah. Ketua, siapa yang membunuh Xiao Xuan? Dialah ketua. Dan yang lain adalah rakan sejenayah. Si Tunan. Tuan, saya betul-betul salah. Saya betul-betul tidak sengaja membunuhnya. Xiao Xuan dan saya berada di medan perang di Timur Tengah, penuh dengan mayat dan peluru. Tetapi, dia tidak mati. Selepas begitu banyak pembunuhan dan banyak pertempuran, dia tidak cedera. Tidak, dia mati di tangan seorang playboy seperti awak. Awak layak mati. Tuan, bertenang. Kita tidak boleh menggunakan penyiksaan. Li Luo, Qin Hu ini tidak teruk. Membezakan betul dan salah. Tidak takut kepada kuasa. Bagi mereka ini, Saya salah, Cik Shen. Saya salah. saya cadangkan siasatan menyeluruh. Jangan risau, Ketua. Dan timbalan ketua Dewan Istana Naga ini. Dia sangat kuat. Bolehkah Li Luo menanganinya? Tangkap dia. Berani awak? Tuan Li awak tiada hak menangkap saya. Tiada hak? Istana Shenji sudah menguasai semua bukti jenayah awak. Walaupun tuan awak datang, dia tidak boleh melindungi awak. Situ Wang Sun. Awak tunggu sahaja untuk dipenjarakan. Ayah? Apa? Keluarga kita bankrupt? Tuan Li, si Tunan, Wu Yang dan Zhao Feng punya pelbagai bukti jenayah selama ini. Saya sudah hantar ke alamat email pribadi awak. Baik, awak memang banyak buat masalah. Sejak kebelakangan ini, awak paksa orang baik jadi pelacur, awak bunuh dan bakar. Awak akan menunggu untuk dipenjarakan seumur hidup. Bawa mereka semua pergi. Ya, Li Luo, saya tak akan bunuh Gu Zhenxiao. Bukankah dia buat jenayah? Ini, Ketua Gu Zhenxiao. Walaupun orang ini suka main-main, tapi tidak terlibat dalam jenayah ini. Yan, Zheng Xiao, walaupun dia nakal, tapi dia ada prinsip. Atuku, tindakan Gu Zhenxiao hari ini layak dipanggil ada prinsip. Hukuman mati dikecualikan. Saya sendiri yang akan buat. Atuk Gu, awak nak ajar dia sendiri? Atau nak saya buat untuk awak? Saya sendiri yang buat. Kau bangsat, sini.
Bapak? Cukup. Dia tak tahan lagi kalau awak terus buat begini. Cukup. Kalau macam nih, budak nih dah tak tahan. Keluar dari sini. Bajingan kecil, kau udah manjakan dia bertahun-tahun. Hari ini, kalau tak karena persahabatan Abang Shen dengan saya, nasib keluarga Gu kita tak akan lebih baik daripada keluarga Zhao dan Wu. Cukup, Bang. Berhenti di sini. Tapi, Apa gunanya buat macam nih, Je? kau anakku. Atuk, saya tak akan bunuh dia hari ini. Sudah pun konsesi terbesar. Kau? Xiao Xuan, kakak akan bawa awak balik. Ayah, kecederaan Zheng Xiao doktor, cuma Shen Yan boleh sembuhkan dia. Saya mohon. Ya, ayah. Zhen Xiao anak saya sendiri dan cucu ayah. Lagipun, dia tak patut mati. Baik. Walaupun saya taruhkan muka tua saya akan merayu pada Abang Shen. 500 atuk sakit tenat akibat racun. Jika tiada kemalangan, dia tak boleh hidup lebih sebulan. Yan, tak apa. Tak ada siapa boleh lari dari lahir, tua, sakit dan mati. Tapi akhirnya, saya masih belum nampak awak kawin. Hati saya. Atuk, jangan risau. Saya akan jaga diri saya elok-elok. Awak datang tentang kecederaan Gu Zhenxiao kan? Ya, dokter kata bahwa Shen, jika awak tidak ambil tindakan, saya percaya dia akan mati dalam masa 3 hari. Dia patut mati. Tapi hari itu, kenapa awak tolong saya halang tapak tangan si Tuang Sun? Tapi saya tak akan terima kasih awak. Sebab, awak halang tapak tangan itu, untuk saya adalah tidak perlu. Dengan beberapa ekor ikan busuk dan udang busuk, tak boleh buat apa-apa pada saya. Shen sangat mahir, dan tiada siapa di dunia boleh menandinginya. Saya memang berlebihan. Untuk awak, halang tapak tangan untuk saya adalah mempertaruhkan nyawa awak. Awak coba menebus dosa abang awak? Kenapa saya perlu menebus dosanya? Awak tak akan beritahu saya. Awak jatuh cinta dengan dia? Kalau saya ingat betul, itu kali pertama kita jumpa. Cinta pandang pertama. Cerita dongeng pun tak berani tulis macam ni. Sebenarnya, ini bukan kali pertama kita jumpa. Awak tak ingat ke? 3 tahun lepas, awak dan Encik Yang Xuan, di sempadan Vietnam Selatan, awak menyelamatkan sekumpulan orang yang diculik. Jadi awak adalah salah seorang yang diculik. Betul. Saya tak takut dengan gurauan awak. Sejak pandangan itu, selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak dapat terima orang lain di hati. Pada asalnya, Datuk suruh saya kawin dengan awak. Kalau saya tahu awak adalah ketua wanita. Berhenti. Jangan cakap lagi. Saya tahu saya tak layak untuk awak. Semua ini angan-angan saya. Tapi perasaan saya mesti luahkan. Yan, Xiao Feng, masuk. Yan, saya memang tanya Datuk awak untuk minta dia campur tangan dengan awak selamatkan Zheng Xiao. Hari ini, saya tak kisah tentang muka tua saya. Abang Gu, apa yang awak cakap nih? Bila keluarga saya hampir bangkrut, berapa ramai orang yang saya minta tolong, tapi tak ada yang tolong. Awaklah yang datang kepada saya dan marah saya dengan teruk. Dan kemudian, awak bayar semua duit. Awak kata hubungan kita Yan dan anak muda tak faham. Abang Shen, duit hanyalah harta dunia. Tak patut disebut. Saya ingat kita jumpa masa kita berumur 8 tahun. Kita bergaduh dan berlawan waktu itu. Hei, tapi hubungan kita tak berubah. Baiklah, hari ini saya nak cakap terus terang. Walaupun Yan tak selamatkan Zhen Xiao, hubungan kita tak akan berubah. Hahaha. Oh, sebenarnya kita tak pernah bergaduh. Biasanya saya yang pukul awak. Hai, saya bagi awak. Hahaha. Yan, mari sini. Atuk tahu kematian Xiao Xuan
Ia sangat memukul awak. Tapi orang mati tak boleh hidup semula. Cucu atuk Gu Zhengxiao. Awak mesti selamatkan dia. Kalau awak tak selamatkan dia, saya akan mati di sini. Saya tak akan mengaku awak sebagai cucu saya. Atuk, saya akan selamatkan dia. Zhengxiao. Zhengxiao, awak oke? Kalau awak berani buat salah lagi, kami tak akan peduli awak lagi. Cepat ucap terima kasih kepada Yanyan atas kebaikannya. Tak perlu, saya pergi. Chikshen. 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 Gu Zhengxiao sekarang dah oke. Sekarang saya tiada kaitan dengan keluarga Gu awak. Chikshen, saya tidak berniat mengganggu awak. Dan saya bukan orang yang tidak sopan. Baguslah, Tapi Chikshen, awak nak datuk awak hidup 10 tahun lagi. tentu. Tapi datuk saya terlalu banyak bekerja pada masa muda. Dan sekarang kelima-lima nadinya rosak. Malah dewa pun tak boleh selamatkan dia. Kenapa awak beritahu saya nih? Boleh awak selamatkan datuk saya? Kalau betul awak ada cara, Gu Zhengxiao tak perlu merayu pada saya untuk selamatkan dia. Tentulah saya tak boleh selamatkan dia. Tapi saya tahu ada benda yang boleh selamatkan dia. Apa dia? Di negara Xia kita, ada satu mazhab dipanggil Mazhab Zhengwu. Ada ramai pakar seni mempertahankan diri, purba di dalamnya. Tapi, mereka tak pernah berjalan di kalangan rakyat. Jadi dunia persilatan tahu sangat sedikit tentang mereka. Walau bagaimanapun, sekarang ketua mazhab muda mereka, Li Xiaoyang, suka menikmati hidup. Apa yang awak nak cakap? Li Xiaoyang ada batu Nuan Yang, yang merupakan harta yang sangat baik. Kalau Cik Shen boleh dapatkannya, kisar jadi serbuk. Dan bagi Datuk Shen minum, Datuk Shen pasti akan hidup 10 tahun lagi. Batu Nuan yang ada pada dia. Awak pasti batu nuan yang boleh selamatkan datuk saya? Selepas pengesahan berulang kali, jangan risau. Oke, ikut rancangan. Halo, Encik Li, saya keluar. Encik Li sangat marah. Encik Li sangat marah. Kau seorang tuan. Dengan penanaman yang hebat, aku telah mengembara dunia lebih dari 10 tahun. Aku tak pernah nampak tuan yang begitu kuat sebelumnya. Dan dia juga seorang yang cantik. Betul? Kau terlalu sedikit melihat. Hahaha, kau sombong. Tapi kesombongan ada modalnya. Jian Yuan, kau pergi. Ya, Tuan Muda. Aku Jian Yuan, dan aku nak belajar daripada awak. Aku bukan datang untuk berlawan. Tapi kalau awak berkeras nak berlawan, aku akan lakukan. Jian Yuan, mari. Aku kata, aku tak suka berlawan. Aku kagum dengan kemahiran awak. Awak tunggu, ini belum habis. Encik Li, sedikit bingung. Awak yang minta, awak mungkin tak dapat kalahkan aku. Ini terlalu tidak wajar. Kriak. Sebaik awak masuk, awak dah merenung Jet Nuan yang di tangan aku. Kalau aku tak silap, awak datang untuk harta aku. Ya, beri harga. Beri harga. Baik. 100 bilion. Ini jelas minta terlalu banyak. Tak kira betapa mahalnya jet itu, tak bernilai 100 bilion. Kau jelas minta terlalu banyak. Tidak kira betapa mahalnya Nuan Yang Yu, ia tidak bernilai 100 bilion. Betul. Nefrit Nuan yang paling banyak bernilai 300 juta. Tapi aku nak 100 bilion. Kalau kau tak mampu beli, kau tak perlu beli. Kalau begitu, nampaknya kita tak boleh capai kata sepakat. Kita tak boleh capai kata sepakat. Nefrit ini diwariskan oleh ayah aku. Aku tak kekurangan uang. Kenapa aku nak jual? Nefrit ni ada di sini. Cik, tahap kultivasi awak lebih tinggi daripada aku. Kalau awak ada kemampuan, datang ambil. Kalau awak ambil, awak tak perlu bayar sesen pun. Nampaknya awak sangat yakin. Awak fikir tak ada siapa boleh ambilnya daripada awak. Aku tak peduli. Kalau awak berani ambil, bersedialah untuk menanggung kemurkaan mazhab aku. Aku telah menubuhkan sekte Zhenwu selama bertahun-tahun. Tidak ada siapa yang berani mencabar aku. Awak fikir awak boleh lawan seluruh sekte Zhenwu? Cubalah. Aku pernah dengar tentang sekte Zhenwu, tapi aku tak ambil serius. Tapi,
Sebagai seorang insan, aku tak suka mengambil barang dengan paksa. Jadi awak boleh bertenang. Aku tak akan ambil apa-apa daripada awak. Aku langsung tak risau. Awak kata awak tak ambil serius Sekte Zhenwu. Awak tahu apa yang awak cakapkan? Sekte lama yang enggan keluar dari gunung. Sudah lama terputus hubungan dengan masyarakat. Tentu aku tak ambil serius mereka. Awak tahu apa yang awak cakapkan? Awak tahu benda macam mana yang awak hadapi? Aku tahu betul apa yang aku cakapkan. Dan tahu benda apa yang aku hadapi. Awak tahu siapa orang di hadapan awak? Aku langsung tak nak tahu siapa awak. Sebab tak kira siapa awak, aku tak akan lepaskan awak. Okey, awak hebat. Aku malas nak berdebat dengan awak. Okey, awak kalah 10 juta. Boleh awak beri pada saya? Hai, Aku dah cakap awak, Li Xiaoyang langsung tak kekurangan duit. Dia tak akan jual Nuan yang jade walau dengan apa-apa harga. Sekarang awak dah yakin kan? Aku kalah, jadi terimalah. Jom. berhenti. Apa? Encik Li pun nak kongsi duit aku. Ini tiada kena-mengena dengan awak. Jadi awak berdua bertaruh pasal aku? Apa? Aku tak boleh? Tentu tidak. Macam mana awak tak ajak aku untuk benda seronok ni? Apa maksud awak? Aku pun nak bertaruh dengan awak. Awak bertaruh apa? Awak rasa aku ni minat sangat dengan jet awak? Kita taruh pasal tu. Orang pertama yang masuk nanti di pintu, lelaki atau perempuan. Apa taruhannya? Macam mana dengan 10 juta awak? Kenapa aku perlu bertaruh dengan awak? Oh, ayolah. Kak, sifat judi aku dah tercetus oleh awak. Aku akan bertaruh. Aku baru kalah 10 juta. Dia tak nak bertaruh. Aku akan bertaruh dengan awak. Aku taruh. Orang pertama yang masuk adalah perempuan. Okey, aku taruh. Lelaki. Tunggu aku. Kenapa awak lari laju sangat? Tak tunggu aku? Sial. Aku bertuah sangat. Baiklah. Oke, ini untuk awak. Memang senang. Tak, coba lagi. Senang je dapat duit. Tak, coba lagi. Kau bagi aku duit senang je. Mana boleh aku tolak kau? Cakaplah. Main apa? Kita bertaruh sama ada orang yang masuk nanti lelaki atau perempuan. Aku taruh lelaki. 2 juta sebagai taruhan. Aku taruh perempuan. Gu Zhenfeng, kau gila ke? Kau dah habis? Tengok rupa kau sekarang. Macam penjudi terdesak. Pusingan ini tak kira. Kira atau tak kira? Tentulah. Ini dia. Kau nak main lagi? Aku. Kalau kau tak main, 30 juta percuma. 1 lagi. Okey, main apa? Masih bertaruh sama ada orang yang masuk lelaki atau perempuan? Tak, tukar taruhan. Kau nampak perempuan tuh? Ya, aku nampak dia. Jadi apa? Taruhan 50 juta. Kita bertaruh sama ada dia pakai seluar ketat atau tidak. Aku taruh dia tak pakai. Kalau begitu aku taruh dia pakai. Cukup, Gu Zhenfeng. Jangan bertaruh lagi. Kau dah habis? Taruh atau tak? Taruh. Gu Zhenfeng, kau nak tengok cermin dan lihat rupa kau sekarang. Oh, tinggalkan aku. Aku akan taruh. Okey. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada dia pakai seluar ketat atau tidak? Kita tak boleh angkat skirt orang lain. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada dia pakai seluar ketat atau tidak? Kita tak boleh angkat skirt orang lain. Senang je. Ikut aku. Sayang, Keluar. Aku tengah marah. kenapa awak marah sangat? Kalau awak tak pergi, percaya atau tidak, aku akan panggil polis dan saman awak atas gangguan. Ini bukan gangguan. Aku bertaruh dengan kawan aku. Sama ada awak pakai seluar ketat. Awak ni gila. Hei, jangan pergi. Aku bagi awak 100.000 ringgit. Beritahu aku kalau awak pakai seluar ketat. Gila. Paling banyak, aku bagi awak 1 juta. Tak boleh naik lagi. Keluar. Ini penyelesaian awak. Apa yang perempuan bodoh ni tak tahu? Dia tak tahu. Apa yang awak tengok? Angin je, bukan salah aku. Awak kalah lagi. Oh, aku betul-betul nasihatkan awak jangan main lagi. Awak bagi duit dekat aku dengan senang. Aku malu. Awak dah menang banyak duit dari aku. Awak tak boleh cakap tak nak berjudi. Aku buat ni untuk kebaikan awak.
Kalau awak masih nak main, mainlah. Aku seronok main. Tak boleh, jom, buat lagi. Kali ini kita bertaruh pasal TV. Kalau kita hidupkan TV, iya drama TV, aku menang. Kalau benda lain, awak menang. Bertaruh 100 juta kali ini. Gu Zhenfeng, kau gila ke? Sekarang TV jarang sangat siar drama. Bukankah kau bagi dia duit percuma? Urus hal kau sendiri. Berani kau terima? Kau bagi aku duit percuma. Macam mana aku tak berani terima, Tuan Muda? Hati-hati. Tak apa, cuma perkara kecil. Lagipun, kebanyakan mereka tertarik. Gu Zhenfeng, aku nasihat kau berhenti di sini. Aku kata jangan kacau aku. Kau degil sangat. Baiklah, kita buat perjanjian. Waiter, hidupkan TV. Macam mana ini boleh jadi? Macam mana ini boleh jadi? Gu Zhenfeng, aku udah nasihat kau. Aku cakap kau, sekarang TV jarang sangat siar drama. Tapi kau tak dengar langsung. Kau nih babi. Kenapa kau tak nak bayar, tapi nak tipu? Datang lagi? Aku masih ada 500 billion. Kalau kau tak percaya, kau boleh periksa harta aku. Tak payah periksa. Aku percaya kau. Kekayaan aku terserah pada aku. Berani kau terima? Apa yang kau nak pertaruhkan? Bertaruh angka Arab. Kau tekan nomor aku tekan nomor TK milik saya. Dan awak TK milik saya. Tiada logik langsung. Macam mana kita nak teka? Selagi kita berdua teka salah, saya akan kalah. Kalau kita berdua teka betul, itu juga kerugian saya. Berani awak main? Gu Zhenfeng, saya rasa awak betul-betul gila. Oke, tinggalkan saya seorang. Walaupun Li Xiaoyang sanggup bertaruh dengan awak, dia tak ada duit sebanyak itu. Selepas keluar pintu ini, dia boleh menafikannya. Siapa kata saya tak ada duit? Saya boleh pinjam. Hei, Cik Li sibuk. Oh, dia keluar. Oke. Presiden Liu ada di syarikat? Oh, dia dalam mesyuarat. Oke. Pak Cik Liu, saya ada beberapa masalah baru-baru ini. Saya nak pinjam duit. 300 juta. Tak, Pak Cik. Sial, saya tak ada duit sebanyak itu. Tapi saya boleh bayar balik nanti. Saya, Zheng Wusong, masih ada duit. Kalau ayah awak tahu awak berhutang banyak duit dan hutang judi, dia tak akan tolong bayarkan. Tapi juga, patahkan kaki awak. 180 juta ini, saya berikan kepada awak. Tunggu. Apa? Saya tak boleh keluar pun selepas rugi duit. Siapa kata saya tak ada duit? Saya masih ada Nuan yang Jade. Cek ini dan Jade ini sebagai cagaran? Macam mana? Tuan Muda, hati-hati. Tak ada curang. Jelas-jelas bagi duit. Boleh tak saya ambil? Tapi, Boleh guna otak tak? Dan fikirkan. Dia boleh teka apa yang saya tulis. Dia akan jadi Tuhan kalau dia boleh teka. Betul? Dan tak ada Tuhan. oke. Macam mana? Awak masih nak bertaruh? 180 juta yuan, tambah permata Nuan Yang. Awak baru cakap jet yang Nuan hanya bernilai 300 juta. Itu masih kurang 20 juta. Ya, awak masih perlukan 20 juta. Saya masih ada 5 juta yuan. Itu masih kurang 15 juta. Jet Nuan yang saya baru cakap ia hanya bernilai 300 juta. Saya bergurau. Sebenarnya, Saya tak ada banyak. Awak cakap 300 juta. Jadi, 300 juta. Kenapa awak naikkan harga separuh jalan? sial. Yom. Hei, bang. Jom bincang. Turunkan taruhan. Jom taruh 485 juta. Boleh ke? Bang, tolong. Ba, Ya Tuhan, awak tak perlu simpan duit untuk tambang ke? oke. Awak betul-betul nak bertaruh? Awak bagi dia duit percuma. Sebab tu dia sanggup berjudi dengan awak. Jangan risau pasal saya. Oke, Gu Zhenfeng. Saya tak boleh halang awak. Kalau awak bankrupt, jangan harap saya selamatkan awak. Jom mula.
Saya teka nomor yang awak tulis ialah 4. Kenapa awak teka 4? Ini soal kebarangkalian. 4 nomor malang. Mungkin dia sengaja tulis nomor 4. Maaf, Tuan. Apa yang saya tulis ialah 9. Tak apapun kalau awak salah teka. Lagipun, kalau awak salah teka, saya akan menang. Sekarang giliran awak untuk meneka saya. Kemudian saya teka awak. Saya teka awak, tulis nomor 7. Ini mustahil. Macam mana boleh jadi? Macam mana awak boleh teka dengan betul? Puan Shen, kita menang. Encik Li, awak patut mengaku kalah. Ini mustahil. Ini mustahil. Awak menipu. Apa maksud awak? Awak sudah menang banyak kali. Saya tidak kata awak menipu. Awak nak tuduh menipu hanya kerana saya kalahkan awak sekali. Macam mana awak boleh teka? Di dunia ini, tidak ada kebetulan macam itu di dunia. Awak tulis nomor itu sendiri. Macam mana kami boleh menipu? Kalau awak nak menipu, awak boleh pulangkan uang. Dan jet itu, ambil balik. Tidak. Saya akan mengaku kalah. Saya akan pindahkan 5 juta kepada awak. Tak perlu. 5 juta itu untuk perbelanjaan perjalanan awak. Puan Shen, mari. Tunggu. Tunggu. Kenapa awak tak boleh terima kalah? Awak nak menipu? Tak. Saya hanya nak tahu. Sama ada awak pasang perangkap untuk saya. Saya pun tak faham apa awak cakap. Saya dah bagi awak jet Nanyang. Saya cuma nak tahu kebenaran. Cantik, awak yang jadi dalang di sebalik semua ini. Tujuan awak dari mula hingga akhir. Sentiasa harta karun Nanyang di tangan saya. Awak tahu saya seorang penjudi. Jadi awak rancang untuk tarik saya berjudi dengan awak. Yang sebelumnya semua adalah persiapan. Semata-mata untuk perlawanan terakhir ini. Betul? Ya. Tapi nomor ini saya tulis sendiri. Kenapa awak boleh teka? Saya tak dapat fikirkan. Saya tak dapat fikirkan. Awak fikir kami datang dengan tergesa-gesa? Sejujurnya, kami dah lama menyiasat awak. Kenapa awak tulis nomor 7? Pasti ada sebab di sebaliknya. Apa sebabnya? Fikir sendirilah. Pergi. Maaf. Saya faham. Tuan muda, apa yang Tuan faham? Akhir-akhir ini, mereka selalu tunjukkan nomor 7 di hadapan saya. Jadi dalam pikiran saya, panjang 7 telah terpahat di minda saya. Semasa menulis nomor, saya tidak ragu-ragu memilih nomor 7. Mereka sangat pandai dalam hal ini. Sial, mereka sangat kejam. Tanpa mengeluarkan season pun, mereka mengambil Nanyang Jade saya. Perkara ini, saya perlu laporkan kepada Ketua Puak. Tidak, ia bukan perkara yang mulia. Namun, Jangan cakap lagi, saya akui kekalahan. Orang lain juga teliti. Tiada paksaan, saya hanya boleh salahkan diri sendiri kerana berjudi. saya ada sesuatu untuk dilaporkan kepada Ketua Puak. Berkat awak kali ini, jika datuk saya boleh hidup 10 tahun lagi, saya akan ingat budi ini. Cik Shen, sama-sama. Tanpa awak, saya sudah mati. Selain itu, perancangan kali ini, semuanya berkat awak. Kita sangat rapat. Awak tak perlu terlalu formal. Panggil saya Shen Yan sahaja. Yan, boleh tak? Ikut suka awak. Siapa awak? Hahaha. Cik Shen, awak telah menipu kampung Jenggu kami dengan mengambil Nanyang Jade. Sekarang tiba masanya untuk pulangkan semula. Puan Shen, awak telah merancang untuk menipu Jet Nuanyang dari puak kami, Zhenwu. Sekarang dah tiba masa untuk pulangkan. Tipu? Rancangan? Itu tidak masuk akal. Apa maksud awak dengan rancangan? Masa bertaruh dulu, kami pasti akan menang?
Atau kalau kami kalah, kami tak akan minta benda tuh, awak seorang je boleh menang. Peraturan apa nih? Diam. Kau berhak cakap di sini? Awak pukul kawan saya depan mata. Li Tianhong. Awak tahu apa yang awak buat? Yan kata saya nih kawan dia. Shen Yan, kami dah siasat. Awak memang ada kebolehan. Dan juga pengaruh. Ketua Persatuan Phoenix Hitam. Bagus, bagus. Namun, kalau awak fikir dengan latar belakang kecil tuh... Awak nak lawan aku, Puak Zhenwu? Zaman sekarang, zaman senjata api. Tapi kami, ahli seni mempertahankan diri, tidak takut dengan senjata api. Awak pun ada kebolehan tuh. Namun, awak seorang je dalam Persatuan Phoenix Hitam. Tapi aku ada lebih 10 orang dengan kebolehan macam tu. Lebih 10 orang. Kau fikir aku takut dengan Persatuan Phoenix Hitam kau? Jadi apa maksud awak? Pulangkan Jet Nua nyangkat aku. Dan perkara ni selesai. Apa maksud awak pulangkan? Itu hasil pertaruhan antara saya dengan Li Xiaoyang. Dia jelas kalah kat saya. Mengikut logik awak, kalau kami kalah, kami boleh minta duit dari awak juga? Jangan merepek. Jet Nuanyang, awak nak serah atau tidak? Hentikan omong kosong. Kau serahkan Giok Nuanyang atau tidak? Giok Nuanyang ini sudah milik saya. Kenapa aku harus menyerahkannya? Kau mencari mati. Li Tianhong, Giok Nuanyang ini. Aku ada kegunaan yang sangat penting untuknya. Tapi aku sudah periksa. Ia tidak ada makna istimewa untuk kau. Sama ada ia berguna. Ia juga harta karun. Sekte Zhenwu aku. Kau masih nak simpan untuk diri sendiri dan tak nampak siapa diri kau. Aku amarkan kau, cakap dengan aku dengan sopan. Aku dah bersikap sopan dengan kau sebab kau banyak cakap. Kau akan serahkan Giok Nuanyang atau tidak? Rompak dan Samseng nih. Aku akan tambah 500 juta lagi. Perkara ini akan selesai. Aku tak akan simpan dendam atas kesalahan hari ini. Hahaha, 500 juta? Kau nak perbodohkan aku? Kau cakap kau tak kisah tentang kesalahan kami. Kau tak kisah. Aku betul-betul nak selesaikan hutang dengan kau. Kau dah komplot menentang tuan muda sekte kami. Jenayah penderhakaan. Apa maksud kau? Maksudnya, kau mesti serahkan Giok Nuanyang dan pampas kami 1 bilion yuan. Jangan melampau. Kalau macam tu, tiada ruang untuk rundingan. Ini toleransi maksimum kami untuk kau. Aku tanya kau sekali lagi. Kau banyak sangat cakap kosong. Banyak sangat karut. Hebat. Yan. Kau betul-betul hebat. Kau ada kebolehan yang membanggakan. Tapi sayang, kau tak boleh lawan 4 orang. Jet Nuanyang ini. Saya boleh bagi kau. Saya boleh bagi kau 1 bilion yuan. Tapi kau kena fikir dulu. Lepas kau ambil, kau akan menentang saya, Shen Yan. 1 bilion adalah harga sebelum ini. Sekarang jadi 2 bilion. Jangan melampau. Kalau kau betul-betul buat macam ini... Kau kalah. Kau kalah. Kau negara yang tewas. Syarat menyerah negara yang tewas mesti berbeza. Baik. Jet Nuanyang jadi milik kau. Bagi saya akaun. Kau bijak. Deng Jiusi, pindahkan 20 yuan ke akaun ini. Baik, wang sudah sampai. Cik Shen, ini hanya amaran kecil. Saya harap tak ada kali seterusnya. Jangan risau, tak akan ada kali seterusnya. Bagus, mari kita pergi. Saya minta maaf. Saya tak sangka jadi macam ini. Tak ada apa yang perlu dimaafkan. Deng Jinsen, sediakan senjata kau. Tak ada apa-apa yang perlu dikesali. Deng Jiusi, sediakan senjata kamu. Li Luo, ikut saya. Suruh orang Shenji Hall bersedia. Tangkap mereka sekarang. Bagus. Kali ini, kita bukan sahaja dapat kembali Jet Nuanyang, tetapi juga 2 bilion yuan. Hahaha, Shen Yan ini cukup pandai. Kalau tidak, dia akan dalam masalah. Tuan Ketua, para tetua, Shen Yan ini bukan orang biasa. Kita layan dia macam ni. Tak keteruk sangat? Berani dia lawan balik, kita tak bunuh dia, itu sudah belas kasihan paling besar. Namun, cara Shen Yan ni bukan biasa. Kali lepas,
keluarga Situ telah menyinggung perasaannya. Geng Situ Jia macam sekumpulan ayam dan anjing. Tak setanding dengan kita. Bukankah Shen Yan sombong? Hari ini, bila kita pergi ambil balik jet Nuanyang dan 2 bilion yuan, dia cakap apa-apa. Tak. Haha, dia tak berani. Hahaha, inilah kekuatan sebenar kita. Ayah, saya dengar awak bukan sahaja dapat balik jet Nuanyang, tapi juga paksa Shen Yan bagi 2 bilion yuan. Saya bersihkan kotoran awak. Macam mana awak boleh buat begini? Bukankah awak letakkan saya dalam keadaan tidak bermoral? Apa tak bermoral? Ini peraturan dunia ini. Yang kuat dihormati. Faham? Jadi apa kalau Shen Yan ketua Dark Phoenix Society? Di depan kita, dia tetap tak berani buat apa-apa. Hahaha. Shen Yan, apa maksud awak? Apa maksud awak? Li Xiaoyang, awak tak boleh terima kekalahan. Berani awak tanya saya? Yo, Shen Yan, awak nak cari mati lagi? Nampaknya awak tak ambil pengajaran itu ke hati. Hanya kerana awak ada beberapa patah senapang rosak. Awak boleh ajar kami satu pengajaran. Knife. Saya di sini sekarang. Saya ambil pengajaran sebelum ini ke hati. Tiada siapa yang pernah berani memeras ugut saya, Shen Yan. Awak yang pertama. Awak rancang untuk menipu batu jet Nuanyang kami. Kami minta 2 bilion yuan. Itu hanya amaran kecil. Sekarang awak berani bawa orang untuk menentang kami dengan senapang. Itu bukan sekadar 2 bilion yuan. Untuk menyelesaikan masalah ini. Berapa? 10 bilion. Kalau saya tak bagi? Kalau awak tak bagi, awak hanya akan ada jalan buntu. Awak boleh coba. Kalau begitu, saya akan tunaikan. Tidak. Macam mana boleh? Askar biasa dengan senapang awak mungkin boleh lari. Tapi, kami ada senapang. Awak pikir, awak boleh lari? Berani awak, mari kita buat. Yang lain, buat sama-sama. Aduh. Apa yang kau mau? Beraninya kau pukul aku? Kau memang mencari mati. Bertelut. Kalau kau cakap sepatah lagi, aku akan tembak kau sekarang. Shen Yan, kita bincang baik-baik. Keluar dari sini. Kau tak boleh pujuk ayah kau. Tapi kau tak boleh pujuk aku. Cepat, bertelut atau tidak? Bertelut ya? Kau sombong kan? Aku mengaku kalah. Mengaku kalah. Mengaku kalah saja. God. Elder Q, kau sangat degil. Aku tertanya-tanya adakah aku layak untuk membuat kau bertelut. Ya, kau memang anjing pengecut. Shen Yan, jet Nuanyang boleh diberikan kepada kau. Aku juga boleh pulangkan wang kepada kau. Boleh kau lepaskan ayah aku dan yang... Shen Yan, Nuanyang Jade boleh diberikan kepada awak, dan saya boleh pulangkan wang itu. Boleh awak lepaskan ayah saya dan yang lain? Apa maksud awak dengan memberikan saya Nuanyang Jade? Nuanyang Jade awak sudah kalah kepada saya. Bagaimanapun, kami mengaku kalah. Awak mesti pulangkan wang itu kepada kami. Lagipun, saya, Shen Yan, adalah seorang warga negara yang mematuhi undang-undang. Saya tidak akan buat apa-apa kepada awak, tetapi awak semua secara jahat merompak dan memeras ugut Cik Shen dengan jumlah sebanyak 2 bilion. Saya mesti menangkap awak sekarang. Masuk. Saya akhirnya faham kenapa awak sanggup sangat berikan kami 2 bilion yuan. Hanya untuk memasang perangkap untuk kami. Itu memang logik perompak. Nuanyang Jade kalah kepada saya adalah rancangan kami. Kemudian, awak memeras ugut saya. Juga adalah perangkap. Awak betul-betul suka diperangkap? Hanya 2 bilion yuan ini. Adakah Cik Shen berikannya kepada awak secara sukarela? Atau awak memeras ugutnya sendiri? Boleh saya, Shen Yan? tidak. Awak ni apa? Awak memohon kepada saya. Adakah kita mempunyai persahabatan? Tetapi Shen Yan, saya tidak mahu Nuanyang Jade kembali. Ini bukan maksud saya. Walaupun awak tak boleh melawan ayah awak tidak akan memberitahu saya lebih awal.
Walaupun kau tak dapat kalahkan ayah kau takkan beritahu aku awal-awal. Aku takut kau akan bersiap sedia. Ayah, aku dan yang lain. Kau masih tak kenal aku, Shen Yan. Kalau kau beritahu aku awal-awal, ia hanya akan menjauhkan ayah kau dan takkan buat apa-apa pada mereka. Kau takut sesuatu akan berlaku pada ayah kau. Kau tak pikir sama ada kami akan dalam masalah. Akhirnya, kau tak ada banyak persahabatan dengan kami. Jadi sekarang, tak perlu cakap tentang persahabatan dengan kami. Tangkap mereka semua dan soal siasat betul-betul dan hukum mereka. By the way, Abang Shen, sejak kau guna batu nuanyang yang Yan bagi kau makin kuat. Betul. Aku rasa badan aku makin kuat. Nampaknya aku tak akan mati dulu. Oh, Abang, kau memang bertuah. Kau ada cucu perempuan yang baik macam ni. Tapi sayangnya Zheng Xiao tak tahu hargai. Tapi Abang Shen, Zheng Xiao dah diusir dari keluarga Gu. Jadi keluarga Gu aku masih. Hei Gu, kau berbelit-belit. Nak cakap apa sebenarnya? Abang Gu, macam mana dengan cucu aku Zhen Feng? Zhen Feng budak baik. Haha, budak baik. Kalau macam tu, kenapa tak? Hai. Datuk Gu, apa yang korang cakapkan? Tepat, tentang perkahwinan kau dengan Zhen Feng. Datuk boleh cakap pasal lain? Aku dengan Zhen Feng? Mustahil. Atuk, boleh tak awak cakap pasal benda lain? Zhen Feng dan saya. Macam mana boleh jadi? Kenapa tidak? Awak berdua sangat sesuai. Dia belum kahwin, dia pun belum kahwin. Ada hal dengan Zheng Xiao. Itu semua dah lepas. Tak kira dah. Hahaha. Awak pernah kata Gu Zheng Xiao perangainya baik. Tapi, apa jadi? Yan, saya tak macam Zheng Xiao. Jangan buat kacau. Bukan urusan awak. Yan, saya tak kisah awak suka atau tidak. Hari ini di depan dua orang atuk, saya mesti buat kenyataan. Saya akan kawini awak dalam hidup saya. Kalau saya tak boleh kawini awak, saya akan jadi bujang seumur hidup. Awak ni budak. Yan, awak dah janji nak kahwin dengan Zheng Xiao. Tapi itu semua dah lepas. Tak kira dah. Kan? Tengok, Zhen Feng budak baik. Kenapa awak pilih dia? Bukankah saya fikir awak nak mati? Jadi saya buat. Jadi, semua salah saya. Saya orang tua ni masih hidup. Sayalah yang tangguhkan kahwin mereka. Baik, saya nak terjun bangunan sekarang. Saya tak nak hidup. Jangan. Abang, awak tak kenal budak nakal ni. Dia berani sampai boleh naik langit. Sebelum saya mati, kalau saya tak selesaikan kahwin dia akan kesunyian seumur hidup. Atuk tak apa, jangan risau. Kalau Yan kahwin dengan orang lain, saya akan jadi keluarganya. Saya akan lindungi dia. Kalau Yan tak kahwin, saya akan lindungi dia seumur hidup. Tengok. Yan, budak baik dia. Atuk Shen, cinta tidak boleh dipaksa. Ia perlu beransur-ansur. Jangan risau, dengan saya di sini, saya tidak akan biarkan Yan menghabiskan hidupnya sendirian. Oh, cucu ini di luar kawalan saya. Saya tidak dapat mengawalnya. Mari bermain catur. Jangan salah sangka. Sebenarnya, saya tidak benci awak. Saya faham. Sejak kali pertama awak selamatkan saya, awak dalam hati saya seperti bulan yang terang di langit. Saya nak kawin dengan awak, tapi itu hanya angan-angan saya. Dapat berada di sisi awak sebagai kawan, itu angan-angan saya. Sebenarnya, saya tidak sebaik yang awak pikir. Tidak, awak lebih baik daripada yang saya pikir. Tolong, saya merayu. Tolong beri saya sesuatu untuk dimakan. Terima kasih. Macam mana dia boleh jadi begini? Sejak dia pulih dari kecederaannya, dia dihalau dari keluarga Gu oleh Atuk. Kemudian, Liu Lingying pikir dia miskin. Dia kawin dengan lelaki lain. Jadi, dia berubah menjadi begini. Dia telah menjadi seperti ini. Dia ada tangan dan kaki. Dia tak sepatutnya mengemis untuk hidup. Dia dimanjakan sejak kecil. Satu-satunya kemahirannya ialah makan, minum, dan berseronok. Macam mana dia boleh buat kerja? Rasa kesian? Tak juga. Sebelum ini, kita pikir dia hanya nakal. Tapi, tiada masalah besar dengan perangainya. Tapi sejak kali terakhir, kami dapati dia bukan sekadar nakal,
tapi juga ada masalah besar dengan perangainya. Atuk, kata keluarga Gu, kita tak perlukan orang macam itu wujud. Jadi awak tak bercadang nak biarkan dia pulang? Atuk kata dia tak dibenarkan pulang. Kami selamatkan nyawanya karena hubungan darah kita. Tapi sekarang, keluarga Gu kita tak berhutang apa-apa lagi padanya. Baik. Yom. Orang yang berdiri di sebelah Shen Yan. Sepatutnya saya sebenarnya kehilangan istri seperti Shen Yan, Liu Yingying si Jalang. Saya sebenarnya kehilangan Shen Yan karena si Jalang ini. Saya patut mati.